bersama meskipun sibuk dalam jadual Ramadan ini. Dan panelis yang kedua, Ustaz Fathul Bari Mat Jahaya, merupakan aktivis ilmu. Kita berikan tepukan. Ilmuwan muda juga dari keluarga ilmuwan, mudah-mudahan akan menumpahkan hikmah yang banyak kepada kita selama 55 minit yang berbaki ini. Sekali lagi saya mengingatkan bahawa Facebook dan Twitter juga boleh dimanfaatkan. Dan audiens pada malam ini cukup meriah sekali meskipun Ramadan ini sibuk dengan urusan ibadah. Masing-masing sempat berbuka di sini tadi, bukan? Macam mana makan sedap saya sediakan. Jadi nampaknya lebih segar cikgu daripada biasa. Jadi audien pada malam ini didatangkan dari Ulu Kelang, dari Pelabuhan Kelang, dari IPB, dari Shah Alam, dan kita ada satu dia minta saya sebut dari Johor Bahru. Ada juga dari Johor Bahru pada malam ini. Luas sekali wacana ini, capaiannya. Jadi anda boleh bersama kami nanti. Talian bakal kami buka sekitar 9 minit dari sekarang. Cikgu, kita melihat Prof Datuk, kita melihat konteks Ramadan, juga bulan kemerdekaan ini, dan tajuk yang kita gariskan adalah modal insan dan pencapaian kita. Tetapi pastinya modal insan dan mengukur pencapaian itu tidak berada di dalam vacuum. Semuanya itu perlu ada persiapan, ada building blocks-nya. Dan Ramadan ini kita lihat sebagai salah satu daripada building blocks yang ada. Malah spesifiknya pula merupakan bulan tarbiyah. Cikgu merupakan seorang ilmuwan. Pengkhususan cikgu adalah bidang pendidikan. Bagaimana cikgu mencermini konteks pembicaraan kita pada malam ini, cikgu? Terima kasih, Saudara Syed Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan juga para hadirin yang saya muliakan, dan sahabat saya, Ustaz Fathul Bari. Memang setengah orang, setengah ulama, setengah penganalisis menghubungkan Ramadan ini sebagai suatu madrasah yang disebut sebagai madrasah Ramadan. Bila kita katakan madrasah, ibarat institusi ilmu. Ya, sepanjang bulan ini kita belajar. Apa yang kita belajar sebenarnya? Ya, kalau kita belajar, kita ada sukatan, kita ada kurikulum, kita ada metodologi, kita ada cara, kita ada pengukuran, kita ada hasil. Ya, kalau kita belajar. Macam kita belajar dulu, ada peperiksaan, ada cikgu mengajar, ada kurikulum, ada buku teks. Sepanjang Ramadan kita lihat, ya, pertama kita berpuasa. Ya, puasa itu merupakan sukatan yang sangat penting yang kita lalui dalam hidup. Ya, mengapa kita berpuasa? Al-Quran memberikan asasnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Orang dulu berpuasa. Allah wajibkan kita berpuasa. Moga-moga kita jadi orang yang muttaqin. Ya, orang yang bertakwa. Apa maksud bertakwa? Setengah memberikan asas bahawa takut kepada Allah. Sebenarnya bukan takut kepada Allah. Kita takut pada balasan Allah, kerana dalam hidup ini kita melakukan macam-macam yang tak kena di sisi Allah. Kita takut balasannya besok bila kita kembali kepada Allah. Itu maksud yang sebenar. Ya. Asas lain, ya, bila kita sebut, ya, nak menjadi orang yang bertakwa, ya, dan ini asas yang membezakan kita dengan orang lain. Ya, Al-Quran juga dalam suratul Hujurat ayat ke-13 memberikan asas, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang Allah muliakan ialah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi madrasah Ramadan ni nak jadikan kita orang-orang yang muttaqin. Di sampingnya kita ini, ya, nak ikuti puasa, ya, iaitu kita belajar mendidik, menyubur rasa untuk kekang diri ini tadi. Ya, untuk disiplinkan diri. Kerana dalam dunia pendidikan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, Rasul menyebutkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Tuhanku, didiklah aku dengan didikan yang terbaik. Adabah itu dia membawa maksud umum, ya, bagaimana kita beradab. Beradab itu bagaimana asasnya kita disiplin berfikir kita, minda kita, kita disiplin hati kita, kita disiplin amal kita. Jadi jalan mendisiplin ini, ya, dia merujuk kepada asas ta'dib, mendidik hati, mendidik nafsu, mendidik diri. Bila itu berlaku, insya-Allah, ya, kita memiliki rasa muttaqin kita dengan Allah. Ini disebut juga oleh Rasulullah SAW, yang disebut sebagai ihsan.
Ihsan maknanya ya bila kita melakukan amal baik ya dalam hidup ini, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Itulah Prof ihsan. Datuk, pada peringkat ini kalau boleh saya mencelah, adakah pembicaraan sebegini hanya pada peringkat intellectual exercise ataupun ia benar-benar di akhir Ramadan nanti akan membentuk jati diri yang berbeza? Di mana yang membezakan antara sekadar perbincangan dan madrasah yang sebenar? Ya. Umpamanya ya, kalau kita berpuasa, kita lalui, kita alami. Contohlah ya, bila kita alami kelaparan, ya, terfikir tidak oleh kita bahawa ya kalau kita rasa lapar, begitulah orang susah yang fakir yang taif lalui. Timbul sifat dan rasa kemanusiaan. Ini asas bagi membina nilai-nilai insaniah pada diri, modal insan. Begitu. Begitu juga kita solat, ya, tarawih, kita tahajud, kita qiyam sebagainya bulan Ramadan, ya. Apa hikmah di sebalik amal kita itu? Hikmahnya kita ini menjadi orang ya yang berjiwa rokok dan sujud. Kita ini akan menjadi ibadullah dan ibadur rahman. Apabila kita memiliki jiwa kehambaan, ya, hamba, kita menjadi orang yang patuh, orang yang taat, orang yang akur, orang yang tunduk kepada titah perintah Allah. Itu asasnya kehambaan. Nah, bila asas ini ada, insya-Allah ihsan kita menjadi tinggi. Dan bayangkan ya, kalau ya dalam pendidikan madrasah tadi, Al-Quran ditanzilkan, diturunkan pada bulan Ramadan, Al-Quran dirujuk sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin, pedoman dan petunjuk. Akal manusia ya, hadirin, para pendengar yang saya kasih, tidak segala-gala, terbatas. Akal manusia hanya tahu benda yang dekat, benda yang nampak. Yang tak nampak dia tidak tahu. Bagaimana kita nak memahamkan faktor yang gaib tentang Allah, tentang malaikat, tentang yaumil mahsyar, tentang dikubur nanti kan? Kalau kita tidak ada ilmu, Al-Quran memberikan petunjuk. Ya. Bila kita ada petunjuk, mana kita ada suluh, kita ada cahaya, kita ada jalan. Kita tidak saja melihat yang nyata, yang nampak, tetapi menghubungkan dengan yang gaib, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau jenis modal insan begini, ya, saudara Said, yang dapat kita hadirkan dalam sistem madrasah kita, ukurannya macam yang saudara tanyakan tadi, iaitu kita berada sebulan ya pengalaman itu dalam alam Idul Fitri, dalam alam yang fitrah. Kembali ibarat anak yang lahir, seperti Rasulullah sebutkan tadi, ibarat kain putih, dan suasana yang fitrah itu ya bakal mengembalikan manusia sebagai modal insan yang berkualiti. Itu kemuncak. Ya, kemuncak. Bagaimana Ustaz kita mengaitkan Ramadan sebagai satu madrasah membentuk modal insan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Prof Datuk, Abang Said, sidang penonton sekalian, apabila kita cuba kaitkan antara Ramadan dengan pembentukan modal insan, saya tertarik dengan ayat yang dibacakan oleh Prof Datuk sebentar tadi, iaitu daripada surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana ia merupakan ayat yang sering kali kita dengar ketika masuk Ramadan Al-Mubarak. Para ustaz, para guru semua akan baca ayat yang sama, yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadat puasa, sama seperti ia difardukan ke atas generasi sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa. Perkataan takwa yang mana telah diulas oleh Prof Datuk sebentar tadi, cuma saya ingin membuat sedikit penambahan, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika mana dia menafsirkan perkataan takwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau Abdullah ibnu Mas'ud, sebenar-benar takwa adalah iaitu Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah kamu an yuta' wa la yu'sa, wa an yudhkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Tiga perkara yang digariskan oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam menjelaskan pengertian takwa. Pertama sekali iaitu hendaklah kita Allah Subhanahu wa taala itu ditaati, bukan dimaksiati. Hendaklah dan yang kedua, hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu diingati, bukan dilupai. Dan yang ketiga, hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri, bukan dikufuri.
Maka ketiga-tiga aspek ini ataupun elemen ini dapat membentuk modal insan. Kalau kita lihat satu persatu, mungkin banyak perkara yang dapat kita bicarakan, adab-adab dalam kita menghidupkan Ramadan Al-Mubarak dan kesesuaiannya dalam pembentukan modal insan. Dan mungkin sebelum daripada itu, perkataan modal insan itu mungkin ada lagi orang yang belum mengetahui pengertiannya. Apabila kita sebut modal insan, saya sukalah sebab yang mula-mula menyebut perkara ini ataupun terminologi ini mantan Perdana Menteri kita, Pak Lah. Jadi dia menyebut perkataan modal insan yang mana dia mengertikan beberapa perkara, antaranya inovatif, kreatif, progresif, adil, amanah dan kesemua ciri-ciri yang baik yang boleh membangunkan seseorang individu Muslim itu sendiri dan manusia, rakyat Malaysia secara umumnya. Jadi kita cuba kaitkan dengan takwa, kita cuba kaitkan dengan 3 elemen penting yang disebut oleh Abdullah Ibn Mas'ud tadi. Pertama, ketaatan. Di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sebagai Muslim secara khususnya, apa ketaatan yang perlu kita persembahkan? Apa yang ketaatan yang perlu kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita melakukan ibadat puasa, kita melakukan ibadat-ibadat seperti berbuka puasa juga ibadat, bersahur juga ibadat, bertarawih, salat malam juga ibadat, salat secara berjamaah, berzikir, dan banyak lagi ibadat-ibadat. Bual bicara kita ini juga ibadat. Yes, berbincang tentang ilmu juga adalah ibadat. Ini termasuk di dalam hadis Nabi SAW. Jadi itu yang pertama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk ditaati, bukan bererti dalam bulan Ramadan semata-mata. Sebenarnya seperti kata Prof Datuk tadi, Ramadan sebagai madrasah, sebagai pusat latihan. Di mana kalau kita kembali kepada hadis Nabi, suatu hari Nabi pernah berkhutbah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika mana sedang berkhutbah, tiba-tiba Nabi menyebut amin, amin dan amin. 3 kali amin. Kemudian ditanyakan kepada Nabi setelah selesai khutbah Nabi, ya Rasulullah, mengapa tiba-tiba engkau sebut amin, amin, amin? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, laknatilah orang-orang yang mana mereka ini sempat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi keluar dia daripada bulan Ramadan, dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi aminkan. Yang kedua, tentang orang yang mendengar nama Nabi tetapi dia tidak bersalawat ke atas Nabi. Nabi aminkan laknat itu. Dan yang ketiga, orang yang sempat hidup bersama dengan kedua ibu bapanya, kemudian apabila mati kedua ibu bapanya, dosa-dosa terhadap kedua ibu bapanya tidak diampunkan. Jadi ini doa Jibril alaihissalam. Jadi Ramadan sebagai madrasah, proses pentarbiahan yang mana dapat membantu untuk kita implementasikan secara penuh dalam kehidupan seharian kita untuk bulan-bulan yang akan datang. Baik. Kembali kepada Prof Datuk ya. Kita melihat elemen fokus yang ada. Kerana kita menyebut elemen tarbiyah, elemen penambahbaikan nilai diri. Itu semua sebenarnya boleh berlaku pada bila-bila masa saja, tak semestinya difokuskan. Tetapi apabila difokuskan dalam konteks Ramadan itu, tempoh 30 hari itu, apa signifikannya kepada pembinaan jati diri pertama? Kemudian bagaimana ia memberi kesan kolektif kepada sebuah negara seperti Malaysia? Prof Datuk. Memang kalau kita lihat ya, walaupun sebulan kita adakan program tarbiyah secara khusus untuk membangun hati, membangun jiwa, membangun fikir, membangun amal. Tetapi maksudnya untuk sepanjang tahun, kalau boleh sepanjang hayat, begitu. Sebab kalau kita perhatikan ya, apa maksud kejadian kita sebagai manusia yang beri asas kepada modal insan, manusia yang punya kualiti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Dia tidak dicipta jin dan manusia itu melainkan untuk melakukan ibadah kepadanya. Apa maksud ibadah? Ya. Apabila kita melakukan ibadah, pada hakikatnya kita laku kerana Allah ikhlas. Ya. Tetapi hikmahnya dikembali balik pada kita. Ya, yang memerlukan pedoman, yang memerlukan petunjuk, yang memerlukan bimbingan kita manusia. Cuba bayangkan ya, bagaimana Allah cipta alam ini. Bintang, cakrawala, matahari, kan begitu ya, bergerak dengan teratur, tersusun, ya, tidak berlaku pelanggaran, tidak berlaku kesesakan, begitu ya. Semuanya tunduk di bawah sunnatullah, ketentuan Allah, begitu. Tetapi bagi manusia ya, diberikan akal, diberikan hati, diberikan daya untuk bergerak sebagai contoh. Apa corak latihan yang harus diberi? Kerana sifat manusia ada 2. Satu, Al-Quran menyebutkan manusia memiliki sifat lupa, pelupa. Nasiyah, nisyan. Manusia juga memiliki sifat lalai. Ghaflah, ghafilun, begitu. Ya.
Apabila manusia pelupa, dia tidak ingat, mana dia kurang. Ya. Apabila kita ini lalai, dilalaikan oleh masa, dilalaikan oleh duit, dilalaikan oleh pangkat dan keseronokan, ya, kita jadi alpa. Jadi kita kurang. Ya. Apabila kita kurang, kita perlu bergantung. Ya. Kita perlukan rojokan. Ya. Jadi sistem tarbiyah yang ada, Madrasah Ramadan ini, maksudnya apa? Maksudnya memberikan kita keinsafan, kesedaran. Dalam masa mudah beginilah, ya. Ya. Kita ada bateri. Kita tak charge bateri. Ini masa Ini masanya untuk charge Baik, bateri. dalam konteks melihat ini sebagai recharge, mungkin antisipasi masyarakat, baik Muslim, baik bukan Muslim, melihat bahawa seolah-olah macam ini pesta makanan. Jadi dia tidak lihat ini satu proses recharging. Sebab saya hampir yakin, kalau kita tanya dengan masyarakat di luar sana, yang bukan Islam khususnya, apa istimewanya Ramadan? Oh, banyak sekali makanan yang boleh ditawarkan. Jadi syiar kita itu tidak sampai, Prof. Datuk. Soalan ini akan ditangani oleh kedua ilmuwan bersama dengan saya pada malam ini. Selepas kita berjeda untuk kala kini. Jumpa lagi. Kembali bersama Bicara Rakyat, saya sibuk menelaah apa yang dipaparkan di Facebook. Teman-teman yang menonton juga memberikan pandangannya. Farah Iliana menyatakan bahawa pada pandangan beliau dalam membincangkan soal modal insan yang bagaimanakah yang harus dihasilkan dalam memenuhi keperluan negara maju, ialah modal insan yang bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mempunyai semangat patriotisme dan juga nilai sahsiah yang terpuji. Ini menarik untuk kita kaitkan nanti bagaimana patriotisme itu boleh terbina dalam Ramadan. Untuk mencapai kesemua ini adalah melalui proses pendidikan yang menyeluruh dan berkualiti, sama ada di peringkat rendah, menengah dan tinggi. Pencapaian dari aspek intelek, rohani, jasmani, emosi dan sahsiah haruslah seimbang dan harmonis. Hans Lek Edata pun mengatakan Ramadan adalah bulan perubahan untuk baki 11 bulan yang mendatang. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin kerana mungkin ini Ramadan terakhir kita. Itu satu perspektif juga yang menarik. Boleh juga panelis kedua-dua tetamu saya, Prof. Datuk Dr. Siddiq dan juga Ustaz Fatul Bari memberikan pandangan balas. Di samping menangani persoalan tadi, perspektif masyarakat ni, baik yang sekadar puasanya, puasa amalan semata-mata, bukanlah puasa yang mendidik. Begitu juga dengan mereka yang bukan Muslim melihat, wah ini pesta makanan ini, seronok. Sebab kita tengok bazar Ramadan sama saja sibuknya. Ustaz, bagaimana kita menangani isu-isu ini? Bismillah. Tentang isu pesta makanan, memang kita tak nafikan bahawasanya telah menjadi satu tradisi sebenarnya di mana-mana negara Islam secara khususnya, iaitu apabila tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak, di sana akan dijual makanan. Bahkan kalau kita lihat di Timur Tengah, khususnya mereka akan banyak ramai di sana orang muhsinin, dia bagi. Muhsinin ni iaitu kelompok yang keluarkan sedekah. Okay. Dia sedekah makanan ataupun sedekah berbentuk wang dan sebagainya. Adapun dalam konteks negara kita di Malaysia ni, memang kita tak nafikan. Apabila kadang-kala kita keterlaluan dalam menonjolkan, mengiklankan, mengangkat sesuatu lebih daripada perkara yang sepatutnya kita tonjolkan. Yeah. Sepatutnya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sebagai Muslim secara khususnya, kita perlu menampilkan syiar-syiar Islam kepada non-Muslim agar mereka mengenal Islam dengan lebih dekat. Masalah yang berlaku, perselisihan pendapat, pertembungan pandangan dan sebagainya di kalangan Muslim dan non-Muslim kerana kejahilan mereka tentang agama Islam itu sendiri. Jadi tanggungjawab siapa untuk menjelaskan kepada mereka tentang Islam kalau bukan orang Islam? Kalau orang Islam dalam bulan Ramadan melakukan perkara yang sama seperti dilakukan oleh non-Muslim, dia tak puasa tapi tiba-tiba di bazar Ramadan dia nombor satu. Dia yang di depan sekali. Dia yang sampai paling awal sekali. Dia yang beli banyak makanan sekali. Ini satu hal yang mengaibkan. Bahkan sewajarnya syiar-syiar seperti salatul tarawih, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, mengawal perkataan dan lisan. Yang mana bukan dalam bulan Ramadan sahaja, tetapi dijadikan di dalam bulan Ramadan ini madrasah. Khususnya bagi kita yang bekerja, yang bermajikankan contoh non-Muslim, ataupun teman sekerja kita yang non-Muslim. Sewajarnya kita tampilkan akhlak-akhlak Islami, menunjukkan kepada mereka di dalam bulan Ramadan. Contoh kata Nabi SAW di dalam hadis, laisa as-siyamu min al-akli wasyarab, wa innama as-siyamu min al-laghwi wal-rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaik faltaqul inni sha'im. Puasa itu bukan hanya sekadar dengan menahan makan dan minum. Tetapi puasa itu sebenarnya juga menahan diri daripada al-laghu. Laghu ni perkataan yang sia-sia, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga ar-rafath, menahan diri daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang jijik, lucah dan sebagainya. Dan sekiranya datang seseorang kepada kamu dan berkata mencaci maki kamu
ataupun dia tidak mengenali tentang diri kamu, berkata sesuatu yang tidak benar tentang diri kamu, maka katakanlah kepada dia, inni saim, aku berpuasa. Menggambarkan syiar Islam itu, syiar puasa itu sendiri. Berbeza dengan apa yang lebih ditonjolkan pada hari ini, sinetron-sinetron, drama-dramanya, yang drama bersiri yang dinantikan. Dia rasa ini waktu rehat. Menunggu Jadi waktu. ini. Kebetulan pula menunggu waktu berbuka tu disiarkan drama-drama di kaca TV. Jadi bukan salah pada perkara tersebut, tapi apa yang saya nak katakan di sini, keutamaan. Keutamaan yang perlu kita berikan, yang perlu kita tonjolkan sebagai individu muslim agar masyarakat non-muslim mengenal kita. Melihat syiar kita, Melihat keindahan syiar. kita, ya. Prof, Datuk dan juga Ustaz Razlan di talian sekarang ini. Kita beri laluan. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau tanya dengan Ustaz Fathul Bari ya. Ya. Ini bercakap soal syiar Islam ni. Ya. Ya. Cuba Silakan. bagi satu contoh yang baik lah. Bagi satu contoh yang baik di negara kita. Dia akhlak pemimpin negara yang boleh menarik minat orang Islam terhadap Islam. Ya. Bagi satu contoh lah akhlak pemimpin negara kita. Saya. Dan bagi satu contoh juga apa peranan ulama-ulama muda dalam UMNO. Apa peranan mereka untuk memperbetulkan akhlak buruk para pemimpin UMNO. Mereka menjadi ulama upahan dalam UMNO. Ulama yang bercakap yang macam mereka buta terhadap kepincangan dalam UMNO. Baik. Dia nampak kepincangan di luar yang tak sebenarnya. Soalannya Encik Razlan. Mereka menjadi upahan. Ulama upahan dalam UMNO. Soalannya Encik Razlan. Okey. Mungkin pendidikan. Ini Prof Datuk sebahagian daripada elemen tarbiyah yang kita ingin yang perlu kita tangani. Tidak begitu Prof Datuk? Ya, memang bila kita sebut tadi madrasah suatu proses, ya, mengharapkan satu natijah hasil. Ya. Hasil itu menjadi ukuran benchmarking. Kita di pejabat, kita dalam masyarakat, kita dalam sistem, kita dalam memimpin. Ya. Oleh itu bila kita sebut Islam, ya, proses tarbiyah ini diserta dengan dakwah, ya, mengajak, menyampai, menyeru dan memanggil. Dan kalau mengambil kaedah Al-Quran, ya, dakwah Rasulullah kan, apa caranya? Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bijaksana. Ya. Ya. Kita bukan dakwah dengan emosi, dengan nafsu-nafsi, kan, dengan nafsul amarah begitu, tak boleh. Ya. Tengok bagaimana Rasulullah mendekati bapa saudaranya Abu Talib. Dengan sabar, dengan hikmah yang tinggi, dengan bicara yang baik. Kerana melakukan dakwah kerja kita sebijaksana mungkin. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Ya, Rasulullah dengan seorang perempuan Yahudi. Ya, bencinya perempuan Yahudi itu pada Rasulullah. Setiap kali lalu di depan rumahnya dibaling dengan sesuatu, ya, tanda kebencian. Dilakukan berulang-ulang. Ya. Rasulullah sabar. Dia tidak berpaling memaki Hamon, ya, perempuan Yahudi itu kerana dia tidak tahu tentang risalah tauhid, ya, kebenaran yang dia Rasulullah bawa. Satu ketika, ya, perempuan Yahudi itu jatuh sakit. Ya. Siapa yang awal menziarah? Rasulullah, ya. Dengan apa itu bertanya kepada jiran, di mana perempuan itu? Dia sedang sakit, ya Rasul, ya Muhammad. Ya, Rasulullah ziarah. Ya. Kemudian terkejut perempuan Yahudi itu, seorang yang dibencinya siang dan malam itu melakukan ziarah. Besarnya jiwa seorang pesuruh, pembawa risalah, begitu, kan? Kita dalam hidup ini, ya, berdakwah ini, ya, dia tidak ada batas. Ya, kepada orang bukan Islam dengan contoh pekerti yang baik, dengan sesama Islam, perkukuhkan hati mereka, jiwa mereka. Harus ada, ya, bagi hemat saya, pengalaman saya bertahun-tahun dalam berdakwah. Pertama, ya, rasa kasih sayang dan sifat belas kasihan. Cuba kita perhati dalam masyarakat, adakah semua anak-anak kita ini dibesar, didewasakan dalam keluarga yang mak bapak ada agama? Tidak. Terdapat mak bapak yang pecah belah, contohnya, ya. Terdapat mak bapaknya tidak ada, dia anak yatim, gitu, ya. Saya cuba selalu mengambil pendekatan begini, ya, sangka baik pada manusia. Bila kita melakukan dakwah, mana kita sampai dengan bijaksana, ya. Kalau kita berhujah pun dengan hujah-hujah yang terbaik, kita sampaikan dengan pekerti teladan, begitu. Kalau orang melakukan sesuatu yang salah, perbuatan itu kita tidak bersama, ya.
Tapi orang yang melakukan bersalah ni itu jangan sampai tahap kita benci dan menolaknya begitu. Ya. Atas nama kasih sayang dan belas kasihan. Perbuatan itu tidak kita sertai, orang itu kita dekati ya, supaya tidak putus tali temali dakwah antara kita dengan manusia. Insya-Allah lah. Inilah cetusan orang-orang dulu yang datang ke Melaka, yang datang ke Tanah Melayu, yang datang kepada kita. Hari ini kita berubah. Dakwah dan tarbiyah suatu proses. Secara khusus tadi kita bincangkan Ramadan juga satu proses. Alhamdulillah hari ini walaupun ada orang tak berpuasa, biasalah. Macam zaman Nabi pun ada orang minum arak, kan begitu. Zaman-zaman itu pun ada benda orang yang melakukan maksiat contohnya. Tapi harus ada tekad, keazaman, contohnya di bulan Ramadan. Contoh kita tunjukkan pekerti yang baik. Asas kita membangunkan jiwa dan akhlak yang mulia. Kerana Rasul menyebutkan pada diri manusia ada seketul hati daging, seketul darah. Baik yang di dalam itu, baiklah pekertinya. Bila kita mempunyai pekerti yang baik, kasih sayang sesama manusia, dekati mereka dengan bijaksana, kemudian kita berdoa pada Allah, moga-moga hidayah turun kepada mereka, insya-Allah mereka akan bersama dengan kita. Itu yang disebut berhikmah, bermujadalah. Dalam konteks mujadalah ini, saya lihat banyak sekali tuduhan ulama upahan, kemudian kelompok-kelompok yang dikatakan pengganas. Jadi berat tuduhan-tuduhan yang ada dalam pasaran sekarang ini, Ustaz. Bagaimana adab kita? Apatah lagi kalau nak menegur mereka yang berada di atas. Tentulah ada kaedahnya. Terima kasih kepada Said. Dan terima kasih juga kepada saudara Razlan yang bertanya. Pertama sekali, apabila kita nak membicarakan soal isu pemerintah, kesilapan-kesilapan, akhlak dan sebagainya, ada beberapa isu yang perlu kita bicarakan. Iaitu bila kita bercakap tentang pemerintah, Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, untuk siapa? Liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah Islam dan untuk manusia umumnya. Maka bagi kita yang melihat kesilapan dan kesalahan pemerintah, wajib kita nasihati. Dalam rangka kita menasihati, adakah perlu kita iklankan nasihat-nasihat yang kita sampaikan? Adakah perlu kita war-warkan dan sebarluaskan? Ataupun adakah sebelum kita menasihati pemerintah kita perlu kumpul seluruh rakyat Malaysia dalam RTM contohnya, buat pengumuman, sebentar nanti aku akan pergi ke rumah si fulan, pemerintah, pemimpin, dan aku akan tegur dia. Kemudian bila kita balik, kita buat satu lagi press conference, aku telah menasihatinya. Di mana nilai keikhlasan? Di situ juga tidak ada hikmah. Islam? Yes. Ini perkara yang ditegur oleh Usama ibn Zaid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Usama ibn Zaid ditekan oleh masyarakat sekeliling ketika zaman pemerintahan Uthman ibn Affan. Di mana Usama kita ketahui hubungannya dengan Nabi SAW. Cucu angkat kesayangan Nabi SAW. Usama diminta supaya menegur, memperbetulkan Uthman. Menegur Uthman yang mana Uthman dituduh sebagai kronisme dan sebagainya. Menggunakan sebenarnya harta kerajaan dan sebagainya. Jadi kata Usama, adakah syarat untuk aku menasihati Uthman, aku perlu khabarkan dan ceritakan kepada engkau semua? Soal aku menasihati dia itu antara aku dengan Uthman. Jadi begitu juga kita pada hari ini, apa perlu untuk kita maklumkan, kita jelaskan kepada awam, oh aku telah menasihati ini dan itu. Aku telah menjelaskan ini dan itu. Di mana sikap kita, di mana keikhlasan kita? Kita tak nafikan wujud di sana ketidaksempurnaan, keruntuhan akhlak dan sebagainya benda ini berlaku. Tetapi kita ingat, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, satu perkataan dia yang sangat indah. Kata beliau, taqumu daulatal islamiyah fi buyutikum tuqamu ala ardikum. Dirikanlah negara Islam itu di dalam rumah kamu. Ia akan terdiri di dalam negara kamu. Kalau di dalam rumah kita, kalau sekiranya kita andaikan Nabi SAW melihat keadaan rumah kita pada hari ini dengan kemaksiatannya, dengan akhlak buruknya di kalangan ahli keluarga kita, maka mana mungkin kita bersemangat untuk mendirikan negara Islam sedangkan dalam kepribadian kita sendiri lebih jauh. Maka sewajarnya kita perlu lihat kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr
Ya. Bima kasabat aydin nas. Telah zahir keburukan itu di daratan dan di lautan kerana tangan-tangan manusia. Mereka itu sendiri yang melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Maka oleh itu saya menyeru diri saya sendiri dan saudara Razlan dan sesiapa saja di luar sana. Pertama sekali kita bersangka baik. Khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah sifat-sifat perkara-perkara yang bersangka buruk ini, yang melampau ini, prasangka buruk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kita menerima khabar, ulama upahan yang mana? Kita mesti tathabbut, mesti detailkan, pastikan berita yang kita peroleh itu benar apa tidak. Berdalilkan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, datangkan bukti-bukti kamu kalau kamu di kalangan orang yang benar. Maka tuduhan-tuduhan seperti ini sebenarnya daripada pihak-pihak yang mana mereka tidak mampu untuk berhujah secara ilmiah. Jadi mereka berikan hujah-hujah seperti ini bertujuan untuk mengelirukan masyarakat. Baik. Di sini menariknya kalau kita menganalisa, kita bercakap soal Ramadan sebagai satu madrasah modal insan, tetapi sering kali kita terdorong akhirnya untuk membawa perdebatan, perbincangan itu ke arah neracanya politik. Walhal kalau saya kira bercakap soal modal insan, kita harus melihat beyond politik. Kerana kita punya tiang-tiang seri yang besar, ini yang akan saya majukan kepada Prof. Datuk selepas kita berehat untuk kesekian kalinya. Teruskan bersama kami. Kembali dalam Bicara Rakyat, kita bercakap tentang modal insan dan kita menyuluh pencapaian semasa dalam konteks Ramadan yang kemudiannya bertembung pula dengan bulan kemerdekaan. Boleh saya kembali kepada Facebook? Dua pandangan yang dikemukakan. Kamarul Zaman berkata bahawa kalau kita fikirkan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir, maka akan terbit keinsafan. Kemudian Syekh Ahmad Faiz, pada akhir zaman umat Islam akan lari daripada ajaran yang sebenar. Modal insan wajib diasuh sejak kecil. Itu pandangan daripada Syekh Ahmad. Sebelum saya mengemukakan ruang ini, memberi ruang ini untuk soalan dari audien, soalan yang saya gantung sebelum kita berehat tadi. Bila melihat, seharusnya kita melihat neracanya tidak hanya semata-mata politik sebelah sana atau sebelah sini, tetapi modal insan ni harus melihat kepada tiang-tiang seri yang besar ini. Dia punya building blocks itu. Bukanlah persoalannya parti mana yang didukung. Bagaimana kita boleh menjernihkan dalam konteks modal insan ini? Betul. Saya memberi pandangan di banyak tempat, saudara Said, iaitu kita kembali kepada soal pendidikan dalam arti kata yang lebih luas. Madrasah Ramadan satu juzuk, satu bahagian daripada pendidikan yang cukup intensif. Tetapi kalau kita rujuk kepada pendidikan negara seumumnya dalam negara Islam, ada masalah yang berbangkit. Ini mengingat saya kepada seorang ulama Islam dari Mesir, iaitu Muhammad Abduh. Dia menziarah ke Perancis, dia pergi ke Perancis. Dia melihat orang-orang Perancis itu ada sistem, dari segi menepati waktu, menjaga kebersihan, berjumpa orang, tegur siapa yang baik, kecenderungan membaca, berfikir, berbincang, bermuzakarah dan sebagainya. Padahal di Perancis waktu dia pergi itu tidak banyak orang-orang Islam. Dia kembali ke Kairo, dia memberikan satu kenyataan. Saya lihat Islam di Perancis, tapi saya tidak tengok ramai orang-orang Islam. Saya kembali ke Mesir, dia kata, saya lihat ramai orang-orang Islam, tapi tak nampak Islamnya. Ini sangat penting, kerana kita hari ini bila kita sebut pendidikan, kita lebih banyak orientasinya anak-anak kita peperiksaan, pembentukan watak. Bila kita sebut pendidikan, tuan-tuan, perempuan hadirin sekalian, pendengar sekalian, iaitu dia bukan sekadar proses pindahkan maklumat, pengetahuan, keterampilan guru kepada murid, pensyarah kepada pelajar, tidak. Bagaimana ilmu yang benar? Contoh dari Al-Quran, dia membentuk watak, pribadi, sikap manusia. Inilah yang dikatakan kualiti modal insan. Modal insan bermakna dia tidak saja ada duit, ada harta, ada kekayaan, ada pelaburan kan, tapi dia ada kualiti dalam diri. Ini. Bila ini ada dipandu oleh nilai-nilai yang rohaniah sifatnya tadi, dia memberikan Allah ke mana? Macam hari inilah orang bercakap tentang high tech, teknologi tinggi. Mengapa orang tak bercakap tentang high touch, sentuhan keinsanan? Ini sangat penting. Kalau hal-hal keinsanan kita lupakan, kita nak bentuk apa manusia ini? Sebab itu, bila kita menyebut natijah akhirnya kepada pendidikan ini, dalam konteks Islam,
Satu, produktiviti rohania. Ya. Ramadan, kita solat hari-hari, ya, ada tidak produktiviti rohania? Hari ini orang sebut produktiviti yang bersifat benda atau khidmat. Satu. Yang kedua, bila ada produktiviti rohania, kemudian kita hubungkan dengan jiwa ihsan yang tinggi. Begitu. Ya, bila kita sebut kasih sayang, belas kasihan, kan begitu, yang disemai waktu kita berpuasa, ya, belas kasihan pada orang lain, sedekah, zakat, segala macam, makna sifat ihsan. Kemudian yang sangat penting juga lagi, ya, pada produktiviti rohania campur dengan apa itu ihsan yang tinggi, kemudian berlaku apa yang dikatakan amal Islami. Amal Islami, ya. Asas ini saya boleh tutup saudara Said kalau tidak terlalu panjang, ya. Apa kekuatan tamadun dulu? Kalau kita kaji tamadun Andalusia, berlaku, ya, sinergi kerjasama antara ulama dengan umara. Ya. Ya, ulama, ilmuwan Islam mendekati umara, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Itu dia. Zaman Al-Ma'mun, zaman Al-Mansur, zaman Harun Al-Rashid. Ya, kita sebut banyak zaman-zaman, ya, kalangan ilmuwan mendekati, bukan menjauhi. Ya. Kedua, ya, sifat ilmu itu dia sepadu. Hari ini kita mengalami persoalan, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, ini yang rohania, ini yang tidak rohania, begitu. Yang tidak sepatutnya begitu. Tidak sepatutnya begitu. Ilmu kena sepadu. Sebab itu kita menghasilkan ilmuwan macam Imam Suyuti, macam apa itu orang seperti Ibnu Sina, Abu Qasim Az-Zahrawi, pakar bedah yang hebat ini, ya. Dia hafaz Quran di waktu awal umur. Kemudian dia mengasih bidang-bidang kepakaran, bidang perubatan, bidang matematik, Al-Khwarizmi, segala macam, kan. Lalu dia menjadi pakar dan mampu membangun tamadun. Ini kekuatan kita dulu. Jadi bayangkan, ya, apa itu madrasah Ramadan ini satu modul contoh. Dan kalau ini dapat dibuat dalam sistem kita, dalam kehidupan kita, insya-Allah Saudara Said, ya, itulah natijah daripada produktiviti rohania yang saya katakan. InsyaAllah. Itu kita harapkan. Ada 14 minit berbaki, malah 13 sudah. Dan saya ingin memberi laluan kepada audien di dalam studio bertanyakan soalan. Jadi siapa dahulu? Okey, silakan. Tolong perkenalkan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Nawawi daripada Shah Alam. Saya nak tujukan soalan kepada Ustaz Fathul Bari, Mat Jahya. Okey, seiring dengan kebebasan bersuara yang kita lihat pada hari ini, juga seiring dengan kebebasan media yang ada hari ini, kita lihat muncul laman sosial seperti Facebook, kemudian Twitter, kemudian dengan blog. Manusia, masyarakat hari ini bebas mengulas apa jua perkara, apa jua isu. Mereka pantang dengan isu, mereka ulas. Jadi, sejauh manakah kewujudan kelompok-kelompok seperti ini yang mengulas sesuka hati isu-isu tertentu untuk melontarkan idea-idea mereka dalam melahirkan modal insan yang baik, dan apa pandangan Islam dalam mengawal golongan seperti ini. Kerana di sana ada hadis yang mana Nabi mengatakan orang yang tidak berilmu tapi mengulas sesuka hati ini sebagai ruwaibidah. Jadi minta Ustaz, dia bukan fas ahlul zik. Dia jadi fas ahlul blog. Itu masalahnya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara Nawawi yang bertanya. Apabila kita bercakap tentang orang yang tidak berilmu tetapi sibuk mengulas tentang isu-isu agama, sebenarnya ada dua perkara di situ. Satu, siapakah itu orang yang berilmu? Pada hari ini, seperti yang disebutkan oleh Prof Datuk tadi ni, ilmu agama itu seolah-olah telah diinstitusikan, menyebabkan orang yang nak bercakap tentang ilmu agama mesti ada sijil, mesti ada PhD, tauliah, mesti ada PhD, mesti ada profesor dan sebagainya. Sebenarnya perkara tersebut tidak pernah dihadkan pun dalam sejarah Islam. Para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, dia bukan lepasan Universiti Islam Madinah ataupun bukan lepasan Universiti Islam Al-Azhar, tetapi beliau memiliki ilmu yang subhanallah dimanfaatkan sampai ke hari ini. Jadi perlu kita ketahui, agama itu tidak boleh diinstitusikan. Itu satu. Yang kedua, tentang kelayakan untuk mengulas. Sudah semestinya isu-isu semasa, isu-isu tentang agama secara khususnya hendaklah diulas, dijelaskan oleh orang yang berilmu. Kata Nabi di dalam hadis yang telah disebut tadi di penghujungnya, Ar-Ruwaibidah, yang mana di awalnya Nabi menyatakan bahawasanya akan datang satu zaman yang mana yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qalu ya Rasulullah man hum ar-ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafah yatakallam fi amrin 'amma.
Iaitu maksudnya akan datang satu zaman yang mana manusia akan membenarkan orang yang berdusta itu bercakap. Maksudnya orang yang berdusta dikatakan dia bercakap benar. Okey. Orang yang bercakap benar dikatakan dia berdusta. Orang yang khianat dikatakan dia amanah. Dan orang yang amanah dikatakan dia khianat. Dan kita sudah tiba ke era itu. Ya, benar. Dan pada ketika itu kata Nabi akan berkata-katalah golongan ataupun manusia yang dinamakan sebagai Ar-Ruwaibidah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah itu Ar-Ruwaibidah? Nabi SAW bersabda, seorang lelaki yang lekeh. Dia yang lekeh, yang maksud Nabi SAW tidak ada ilmu pengetahuan. Tidak ada kemampuan. Tetapi dia bercakap tentang urusan manusia secara umumnya. Ini masalah yang kita hadapi. Bila dia tidak ada ilmu, dia mengulas sesuka hati. Di dalam blog ataupun di dalam Facebook. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata kesat. Apatah lagi jika kita kaitkan dengan perbincangan kita pada malam ini, modal insan yang disesuaikan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, antara ciri-ciri orang yang berpuasa yang disebutkan oleh Nabi SAW, innamas siyamu minal laghwi war rafath. Iaitu mengelakkan diri, berpuasa, tahan diri daripada menyebut perkataan-perkataan yang lahu. Maksudnya perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang keji. Ataupun jika seorang itu menghina kamu, kata Nabi, fa in sabaka ahadun. Kalau seseorang itu menghina kamu, maka sebutlah kata Nabi SAW, inni saim, aku berpuasa, aku berpuasa. Jadi sepatutnya dan sewajarnya perkara seperti ini bukan lagi menjadi tanggungjawab pihak tertentu. Sebaliknya ia menjadi tanggungjawab setiap individu itu sendiri untuk bertujuan menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Perubahan perlu dijana bermula daripada diri dan jiwanya sendiri. Saya ada soalan susulan, tapi saya ingin membenarkan audiens untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya Nama Ustaz? Ya, nama saya Tajuddin daripada Kuala Lumpur lah. Saya nak bertanya kepada bukan JB tadi ya? Oh, bukan. JB belakang sana, dia tak tanya soalan. Kita telah berbincangkan tentang Ramadan adalah bulan mendidik diri untuk menjana modal insan dan akhlak. Dan akhlak ni dia tidak dapat elak daripada lisan. Perkataan, menjaga perkataan. Tapi saya nak menyentuh dari konteks dunia politik Malaysia hari ini, politik kepartian. Boleh dikatakan ahli-ahli politik ini dia tidak menjaga lidah dia, termasuk dalam bulan Ramadan, dengan memberikan perkataan-perkataan yang kita tak patut dengar. Seperti mana sampah, haram jadah, cicak mengkarung. Apakah di atas alasan politik perkara ini dibenarkan dalam Islam dan di manakah masalah hal ini berlaku? Istilah tu banyak sekali di Twitter tu. Itu masalah. Dan soalan yang kedua, kalau boleh, Tuan Syed. Kita ringkaskan. Okey, berkenaan dengan syarat untuk menjadi pemimpin negara ini, adakah dia hanya perlu melihat kepada wawasan politiknya sahaja ataupun kena melihat juga akhlak dan peribadinya? Adakah masalah moral tak dikira? Asalkan dia mempunyai wibawa dalam pemerintahan, dia boleh jadi pemimpin. Itu saya cuba nak bertanya secara khusus kepada Profesor Datuk lah berkenaan dengan integriti barangkali modal insan untuk orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin negara lah. Okay, impeachment terhadap Clinton gagal, Prof Datuk. Itu kalau kita ambil konteks politiknya. Sekali lagi Prof Datuk, kita terdorong untuk menyuluh dalam konteks politik. Silakan. Asas yang ada bagi kita bila kita melalui proses Ramadan kan, madrasah Ramadan ini, itu antaranya bila kita sebut kita ini menjadi orang muttaqin, pembentukan akhlak dan adab. Ini sangat penting, ya. Bila kita menjadi orang berakhlak ni tadi kan, merujuk apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah bila ditanya oleh sahabat, bagaimana gambaran akhlak Rasulullah, kan? Sayyidatina Aisyah menyebutkan khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Ya. Bila disebut akhlak Quran, Al-Quran itu hidup pada diri Rasulullah. Hidup dalam cakapnya, hidup dalam dakwahnya, hidup dalam kalimah lisannya, hidup dalam perbuatannya, hidup dalam pengisyaratannya, hidup dalam jihad dan perjuangannya, kan begitu. Nah, sesuatu yang Qurani, Sesuatu yang Qurani penuh dengan adab, penuh dengan etika yang tinggi. Begitu, Umpama kalau kita ambillah puasa, menahan lapar, mengekang, maknanya tadi dari kita bercakap dengan lara sia-sia, kata Ustaz tadi, begitu, Jadi kita harus didik diri kita supaya gambaran cakap kita, perbuatan kita, sindir kita, kan, itu jangan sampai terkeluar daripada adab dan akhlak tadi. Ini sangat penting. Malah Islam menggalakkan kalau ada perbezaan pandangan, mari kita bermazakarah. Mari kita duduk, mari kita kebincang, kembali pada Al-Quran. Begitu. Nah, kalau itu dapat kita lakukan, insya-Allah
Kita tidak melihat parti politik itu segala-gala. Dia hanya wasilah, alat. Ya. Tetapi yang lebih utama Islam itu sendiri. Bila sebut Islam, kebenaran. Bila kebenaran sudah kita lihat, sudah tegak, sudah ada, letakkan di atas. Bukan letakkan di bawah. Ini sangat penting ya. Kalau ini tidak berlaku, bayangkan semau-maunya orang bercakap, orang berpendapat, orang menyindir, orang membidas, akhirnya masyarakat pecah. Dalam konteks Malaysia, bila umat Islam pecah, apa akan jadi? Ya. Cuba bayangkan. Ya, di tengah kebangkitan katalah tanah besar dengan kuasa baru, di tengah penguasaan orang-orang barat terhadap sumber-sumber kita sebagai contoh kan ya. Kita kena rapatkan saf ya. Memang setiap dari kita ada kekuatan, ada kelemahan. Mengapa tidak kita ambil yang kuat itu, kita satukan, kita temukan ya, kita gerakkan sebagai satu agenda umat untuk kesejahteraan umat manusia. Ini tidak. Ibarat ya satu hamparan yang putih bersih, dapat 2-3 tai lalat hitam di situ. Itu yang dibesar-besarkan siang dan malam. Ya. Seluruh keputihan yang ada, yang berlaku sekian lama tidak dinampak, kelihatan. Adilkah kita begitu? Terima kasih, Ustaz. Ya, Ustaz. Bismillah, saya tertarik dengan soalan itu sebenarnya. Itu yang pertama disebut tentang sikap sebahagian daripada manusia di bulan puasa, berkata perkara yang keji, menggelar manusia lain, kemudian keluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya. Saya suka melihat daripada konteks Islam itu sendiri. Adapun perlu kita ketahui, sama ada kita berada dalam mana-mana parti, mana-mana kelompok, itu tidak menjaminkan kita itu adalah ahli syurga ataupun ahli neraka. Syurga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mana mungkin kita nak menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga kadar sehasta. Kemudian datang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Dan lelaki yang kedua, dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka sehasta. Kemudian datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Maka syurga bukan di tangan kita dan milik kita untuk kita menentukan si fulan, si fulan, si fulan. Maka bila kita bercakap tentang Islam, saya minta tolong diri saya sendiri, penonton di luar sana dan penonton di dalam studio. Bila kita berbicara tentang Islam, kita lupakan soal-soal kepartian dan kepentingan-kepentingan diri. Kita bercakap tentang kepentingan agama kita, tentang kepentingan Islam yang perlu didahulukan, yang perlu diutamakan. Dan dalam bercakap dan mengulas tentang Islam, sudah semestinya kita perlu ada adab, kita perlu ada akhlak. Kerana kita berhadapan dengan saudara se-Islam kita. Ya. Dan jangan mudah-mudah kita menggelar manusia, sesiapa pun, daripada parti mana pun. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menggelar saudaramu dengan gelaran-gelaran yang dia sendiri tak suka. Ada, saya pernah berbual dengan seorang bloggers. Dia kata, Ustaz, dia kata, ini sebenarnya kita, kata Nabi, dia kata, peperangan itu adalah bergantung kepada perancangan, strategi. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi, al-harbu khida'. Peperangan itu ada unsur-unsur Strategi. kita katakan strategi. Tipu helah muslihat. Tipu helah muslihat. Ya. Ini tipu helah, Ustaz, ini no problem. Saya kata, ini bukan soal tipu helah, ini soal didikan akhlak. Yang Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sendiri perintah, dan Nabi sendiri sebut, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyampaikan ataupun menyempurnakan akhlak. Kalau Musa dan juga Harun, Allah Subhanahu wa taala perintah bertemu dengan Firaun yang jelas melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan, membunuh semua manusia, zalim yang terlampau. Kata Allah di dalam Al-Quran kepada Musa dan juga Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha." Kamu berdua pergi, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berkatalah kepada dia dengan perkataan-perkataan yang baik, agar dia ingat dan agar dia hatta itu kepada Firaun. Kalau kita bercakap dalam konteks yang sesama Muslim, maka itu sudah tentulah memerlukan di sini yang kita perlukan kebijaksanaan, hikmah, budaya bermujadalah yang sihat, yang mudah-mudahan kita dapat memupuk sedikit kesedaran itu walaupun agak terbatas dalam konteks ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber dan juga Ustaz Fatul Bari Mat Jahaya, dan terima kasih kepada semua yang datang. Ada yang datang dari jauh, dari Johor Bahru di belakang saya. Dia minta sebut sekali lagi sebelum kita usai. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Kita beri tepukan kepada kedua-dua panelis kita. Dan terima kasih kepada pemanggil. Banyak sekali soalan di Facebook. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Kita jumpa lagi.